مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب وسائر سادتنا وصديقنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah, ayahanda sidang hadirin yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya dulu, kini dan selama-lamanya syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan kehidupan sehingga ke saat dan detik ini. Kita sambung perbahasan di dalam kitab kita, di dalam permasalahan muwafiq dan juga masbuk. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita, ketika seorang muwafiq sedang berjemaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri, yakni qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok atau hampir rokok. Baik. Jadi kita sambung permasalahan tentang beberapa perkara ataupun beberapa hukum yang menjadi khilaf di antara Al-Imam Syekh Ramli dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam masalah makmum yang muwafiq. Nah, jadi makmum yang muwafiq ini apa? Makmum yang sempat qiyamnya dengan imam pada masa 35 saat. Nah, kenapa diambil 35 saat itu? Sekira-kira perlu untuk membaca suratul Fatihah pada orang pertengahan, tidak terlalu lambat dan tidak yang terlalu cepat. Nah, mana seorang makmum tu kalau dia qiyam dengan imam selama masa 35 saat, lebih kurang kita kata takriban, bukan kata tahdidan mesti kena 35 saat, dah lebih kurang lah pada zon kita, pada ijtihad kita, pada sangkaan kita, maka makmum tu dia panggil makmum yang muwafiq. Nah, jadi ada beberapa masalah bagi makmum yang muwafiq ini, dihukumkan ke atas dia tu hukum orang yang muwafiq atau hukum orang yang masbuk. Khilaf di antara siapa?
Syekh Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi masalah khilaf ni dua kita bicara. Hak lepas yang pertama makmum muafiq hak semaya jemaah bersama dengan imam dia tertidur di tasyahud awal dengan tetap pakai punggung ni. Nah, dia tertidur tengah baca tasyahud awal tu jaga molek ada. Jadi orang yang tidur dalam keadaan tetap pakai punggung ni maka wudunya tidak batal. Manakala bila wudunya tidak batal, sembahyangnya pun tidak batal, sembahyangnya pun tetap sah. Adapun tidur dalam keadaan yang tidak tetap pakai punggung, sama ada dia tidur dalam keadaan diam, boleh-boleh diri bolehnya juga, kan? Ataupun boleh-boleh rokok, boleh-boleh i'tidal, boleh-boleh sujud. Maka ketika itu apabila dia tertidur, terlena, kita kata dalam keadaan hal yang demikian, maka batal wudunya dan batal sembahyang. Nah, jadi makmum yang tertidur ketika baca tasyahud awal, sembahyang dia tak batal sebab wudunya tidak batal. Dia mau tersedar daripada jenera tu, terimam qiyam lebih. Nah, bila terimam qiyam, dia mau bangun, terimam pun nak rokok. Ataupun dia tersedar tu terimam dah rokok. Jadi di sana khilaf lah di antara Syekh Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Syekh Ramli kata makmum ni dikira makmum yang muafiq. Bagaimana makmum muafiq? Dibenarkan tertinggal 3 rukuk yang panjang dan wajib dia kena habiskan bacaan surah Fatihah dia. Nah, adapun Ibnu Hajar kata dia dikira makmum yang masbuh. Mana bila dia qiyam, dia bacalah qada bismillahirrahmanirrahim ataupun alhamdulillah satu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Lalu dia rokoklah banyak-banyak dengan imam. Manakala kalau dia sempat rokok dengan imam pada tumakninah, masa dia dengan imam tu rokok pada tumakninah, maka dia dapat rakaat tersebut. Nah, dan tidak dibenarkan bagi dia tu tertinggal 3 rukuk. Baik. Itu masalah hak menjadi khilaf. Kemudian masalah kedua kita bicara pada minggu lepas tu, imamnya takbir bila dia duduk tasyahud. Dia tak nampak pergerakan imam tu. Imam tu tak baca tasyahud awal. Jadi dia dah sangka kan takbir imam tu takbir untuk duduk tasyahud. Duduk dah dia duduk tasyahud, imam ni qiyam molek-molek ada. Bila imam takbir sekali lagi untuk rokok, pada sakit dia imam baru takbir untuk qiyam. Manakala begitu dia bangun pada qiyam, dia tengok imam rokok dah weh, rupa-rupanya imam tak baca tasyahud awal. Bagaimana? Kembali kepada 2 rukuk tadi juga. Di sisi Imam Ramli, makmum ni dihukum makmum yang muafiq. Ada di sisi Imam Ibnu Hajar, makmum ni dihukum dengan hukum bagi orang yang masbuh. Itu khilaf 2 hukum. Baik, masalah yang ketiga, akan kita sambung pada malam ini. Seorang muafiq, yakni makmum hak qiyam pada masa dengan imam 35 saat. Bersama-sama membaca tasyahud awal. Ini dua-dua duduk baca tasyahud awal. Imam pun baca tasyahud awal, dia pun baca tasyahud awal. Lalu apabila imamnya berdiri untuk qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Jadi dia tak habis lagi. Tak suk lagi tasyahud dia. At-tahiyyatul, maknanya orang panggil mengejo kalau rumah. Nak suruh lebih sebutir-sebutir huruf. Imam bangun dah. Dia baru tayyibah. Jadi manakala makmum tu berdiri tegak, jadi selesai dia baca tasyahud awal tu, siapa Allahumma salli ala Muhammad.
Tasyahud awal setakat tu lah. Dan waktu juga qada yang wajib kita baca ketika kita tasyahud akhir, qada wajib dia bagi. Adapun selawat Ibrahimiyah wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, itu termasuk bahagian sunat hayat. Jadi kalau tak baca waktu cukup memada sampai Allahumma salli ala Muhammad, boleh wihala dah. Kalau kata kita tak baca sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, tak apa. Sekurang-kurang tasyahud itu sehinggalah selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi bila dia ni tak selesai ataupun dia selesai tu, imam tu dah diam lama nak rokok dah. Ataupun imam tu dah rokok. Dalam masalah itu atau dalam masalah ini, ni khilaf ni antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi kita boleh ambil mana-mana pendapat lah. Hak rasa mudah untuk kita ingat, hak rasa senang untuk kita amalkan. Jadi agama kita tu mudah, ad-din yusrun, tapi bukan bermakna kita bermudah-mudah. Jadi mudah pun mudah dengan ikut neraca ilmu, bukan mudah ikut kehendak nafsu kita. Baik. Jadi kata Syekh Ramli, makmum dalam keadaan tadi ni, dia baca tasyahud awal sekali dengan imam, cuma mungkin lambat bacaan dia, hingga bila imam dah qiyam, dia masih lagi membaca tasyahud awal. Lalu bila dia selesai baca tasyahud awal, dia bangkit daripada tasyahud tu untuk qiyam, imam tu nak rokok dah. Jadi tak ada habis lah kita kata Fatihah dia tu. Ataupun dia qiyam tu imam dah rokok dah. Maka kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab orang muafiq juga. Jadi makmum ni dikira ataupun dipakai hukum ke atas dia, hukum orang yang muafiq. Lagu mana hukum orang yang muafiq? Di mana ia makmum tadi dimaafkan ketinggalan 3 rukun. 3 rukun yang mana? 3 rukun yang panjang. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Ini hukum hak sebelum inilah yang kita bicara tu. Jadi bila dia bangun, dia pun selesaikanlah baca surah Fatihah. Imam rokok, dia baca Fatihah lagi. Imam i'tidal, dia baca Fatihah lagi. Imam sujud yang pertama, dia baca Fatihah lagi. Imam duduk antara 2 sujud, dia baca Fatihah lagi. Hingga imam sujud yang kedua, dia kena tegak-tegak satu. Kena rokok dah. Kalau tidak, dia tak. Kalau tidak, terbatas sembahyang dia. Macam awal-awal kita dulu. Jadi bila imam selesai daripada sujud yang kedua, dia masih lagi tidak rokok, dia kena buat 2 pilihan yang segera. Pertama, sama ada dia niat mufaraqah, lalu dia meneruskanlah sembahyang dia secara sendirian, ataupun yang kedua, dia terus ikut perbuatan imam dan dia tinggalkan segala perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara hak perlu dia buat, seperti rokok, i'tidal, sujud pertama. Dia terus ikut imam. Selepas daripada imam bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi kita ulas sekali lagi tu. Masalah makmum yang muafiq, bila imam dah selesai sujud yang kedua, dia masih lagi belum rokok. Dia tak habis lagi baca surah Fatihah. Maka ketika imam selesai sujud yang kedua, sebelum daripada imam tu berpindah nak pergi ke rukun yang keempat, kita kata, maka dia kena buat 2 pilihan yang segera. Pertama, dia niat mufaraqah, dia berhabislah Fatihah dia tu, lalu dia selesaikanlah sembahyang itu secara sendirian. Yang kedua, dia tinggalkan bacaan Fatihah dia yang tak habis tu,
dia tinggalkan rokok, dia tinggalkan i'tidal, dia tinggalkan sujud yang pertama, dia tinggalkan duduk antara dua sujud, dia terus mengikut perbuatan imam. Jadi kalau semaya maghrib kita kata imam selesai sujud yang pertama, bangkit untuk tahiyat akhir lah. Jadi dia terus duduk dalam keadaan tasyahud akhir. Kalau semaya zuhur kan maknanya imam tu naik ke rakaat keempat, dia terus berdiri qiyam untuk sambung pada rakaat yang keempat. Ada? Manakala selesai imam memberi salat, maka dia kena tambah serakaat lagi. Kerana apa? Kerana rakaat dia tak itu dikira rakaat yang lagu. Itu bagi hukum makmum yang muafiq. Baik. Atau di sisi Imam Ramli, adapun kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang yang muafiq. Ibn Hajar kata tak. Nah, orang ni tidak dikira orang yang muafiq. Dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Bahkan tak dimaafkan bagi dia ni tertinggal 3 rukun dengan imam. Kerana apa? Kerana dia yakni makmum tadi ni meninggalkan bacaan dengan sengaja. Lagu mana meninggalkan bacaan dengan sengaja? Iaitu meninggalkan bacaan Fatihah yang dikatakan sebagai rukun dengan melakukan tahiyat awal yang dikatakan sunat abad. Jadi antara tahiyat dengan Fatihah tu rukun. Sepatutnya kalau dia tak habis baca Fatihah tahiyat, dia kena bangun untuk baca Fatihah. Meninggalkan yang sunat untuk pergi kepada hak rukun. Itu tak apa. Sepatutnya begitu. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Maka hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya, jadi dia qiyam jugalah, lalu wajib dia kena baca Fatihah juga, dan sempat rakaat sebelum imamnya turun kepada sujud. Dia masalah ni dia sedikit ada perbezaan dengan masalah yang lepas. Masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Sebab apa? Sebab dikira dia ni meninggalkan hak wajib kerana meneruskan ataupun melakukan perbuatan yang sunat. Kepada dia perbuatan yang sunat, tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi bila dia qiyam tu, dia kena sempurnakan bacaan Fatihah dia dan sempat rakaat sebelum imamnya turun kepada sujud. Bila begitu, bahawa dia mendapat rakaat itu, sekalipun kita kata dia tu tak ada rakaat pada masa tamakninah dengan imam. Maknanya dia tidak dipakaikan bagi hukum orang masbuk juga. Macam sebelum ni Imam Ibn Hajar kata orang ni dikira makmum yang masbuk. Syarat mesti kena tamakninah rakaat dengan imam. Tapi dalam masalah orang hak meninggalkan Fatihah, meninggalkan ni maknanya jadi lama masa dia duduk tahiyat tu, daripada dia nak menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Seolah-olahnya dia meninggalkan bacaan hak wajib, yang ini bacaan surah Fatihah, disebabkan dia melakukan bacaan yang sunat, iaitu tasyahud awal. Baik. Jadi kalau dia sempat rakaat sebelum imam turun kepada sujud, maka dia mendapat rakaat itu. Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah dia niat mufaraqah. Dan hendaklah ia meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan sembahyang. Kalau agak-agak ayat tak ada dah nak perhabis Fatihah ni, kan? Dah muka tahiyat tadi pun ambat dah, tak ada dah nak ambat imam. Fatihah ni lagilah Allah ambat, kan? Akhir sekali dah imam nak turun kepada sujud tu, lepas i'tidal, niat mufaraqah lah, niat semaya sendiri lah. Lepas tu lagu mana dari segi pahala kalau kita kata, kan? Lagu mana hukum kalau seorang makmum tu rakaat pertama dia niat mengikut imam, rakaat kedua dia dalam
keadaan mengikut imam lagi. Jadi bila masuk rakaat 3 ni dia niat mufaraqah. Adakah dia hasil pahala jemaah 27 ataupun 25? Maka dia tetap mendapat pahala berjemaah juga dengan qadar rakaat yang dia sempat mengikut imam. Sama macam keadaan makmum hak mari lewat lah. Tok imam duduk rakaat yang terakhir dah ataupun tok imam duduk di rakaat yang kedua dah, maka dia dapat juga pahala berjemaah. Walaupun dia tak sempat takbiratul ula dengan imam, jadi pahala jemaah tu tetap dapat juga walaupun dia ada niat mufaraqah pada rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Sebab syarat bagi kita niat mengikut imam ni tidak diwajibkan di dalam dalam takbiratul ihram, kecuali hanya pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib kita kena istihdar, kena hadirkan dalam hati kita ni mengikut imam ataupun menjadi makmum ketika kita takbiratul ihram. Sebab dalam niat ke wajib kita kena hadirkan dalam hati itu 3: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu sahaja aku sembahyang, dia panggil qasad. Kemudian sembahyang ke apa? Fardu, ta'arud. Lepas tu fardu pula, fardu ke apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kena ta'yin, kena tentu. Maghrib. Jadi 3 benda ni sahaja aku sembahyang fardu maghrib, wajib kena istihdar. Istihdar ni makna hadirkan dalam hati kita ketika kita sebut takbiratul ihram. Di antara huruf alif Allah sehinggalah huruf ra akbar tu ada 13 huruf akbar. Jadi Allah, lidah kita sebut, hati kita istihdar. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Sah dah. Tak sebut kerana Allah. Tak sebut tunai, tak sebut qadha, sah dah. Memang ada dah 3 benda tu. Tetapi dalam sembahyang Jumaat kita kena tambah sah lagi makmuman, mengikut imam ataupun menjadi makmum. Kerana apa? Kerana sembahyang Jumaat tidak sah kita buat secara ifrad, secara sendiri. Nak tidak kena secara berjemaah. Maka nak hasil berjemaah tu mesti kena niat mengikut imam bagi makmum. Begitu juga bagi imam, wajib dia kena niat jadi imam ketika mana dia sembahyang Jumaat. Ada pun sembahyang jemaah selain pada Jumaat, sembahyang fardu isyak, sembahyang fardu maghrib. Misalnya imam tu dia tak niat jadi imam. Dia niat sembahyang sendiri, boleh ada. Lagu mana saja sembahyang fardu isyak kerana Allah Taala. Sebab tu dia. Makmum alik belakang ni niat mengikut imam. Maka makmum ni hasil pahala jemaah, imam tu tak boleh pahala jemaah. Lepas tu tak wajib ataupun tidak disyaratkan kita niat mengikut imam ketika sembahyang fardu tu ketika takbiratul ihram. Lagu mana? Misalnya kita takbir, tengah-tengah sembahyang tak niat lagi mengikut imam, baru niat nak mengikut imam, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada sembahyang. Sama keadaan, contohnya satu orang dia sembahyang sore. Dia sembahyang sore, lepas tu adalah orang lewat mari sembahyang tepi dia. Ada orang itu aku baru dia hadirkan dalam hati dia jadi imam. Hak makmum ni niat mengikut imam. Boleh saja. Itu baik. Baik. Jadi dalam masalah tadi, bila imam tu dah turun kepada sujud, jadi makmum tadi ni kena niat mufaraqah dan hendaklah dia meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikut peraturan sembahyang. Jika ia makmum yang muwafiq ini, yang mana dia baca tahiyat awal bersama dengan imam tadi, menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya menjadi batal. Maknanya kalau imam tu dah turun kepada sujud, dia masih lagi meneruskan Fatihah dalam keadaan dia tak niat mufaraqah pada imam, batal sembahyang. Jadi Imam Ibn Hajar ni agak keras sikit lah dalam masalah ni, dan kita pun rasa macam payah juga. Jadi kita ambil pendapat Imam Ramli lah.
lebih mudah dan lebih luas kita dapat di sisi Imam Ramli. Makmum ini dikira makmum yang muafiq, habis dia Fatihah dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, tak ada masalah. Baik. Kemudian begitu juga, ini masalah yang keempat, begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jika seorang muafiq, makmum yang muafiq sedang sembahyang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba ia yakni makmum tadi itu lupa bahawa dia mengikut imam. Dia tak ingat setara dia ni sembahyang berjemaah. Tapi diri potong. Ini ada satu masalah juga. Masalah contohnya gini. Kita jadi makmum. Kita bukan jadi makmum, kita semaya sore. Tapi dalam keadaan sahih yang berjemaah. Tiba-tiba kita mari nak semaya jemaah. Ada pula imam, jadi imam tu, orang kita tak kenal. Alhamdulillah. Contohnya, kita tak kenal. Kita lah rasa tak kenal. Orang lain tak ada apa-apa, mana-mana ikutnya. Jadi, nak kelik bukan dia, duduk dalam sahab. Takkan nak tunggu start motor yang balik rumah. Jadi nak kena jaga juga fitnah ni. Orang kata orang buat, orang bawa mulut dia pakai ni. Lalu kita pun duduklah dalam sahab. Tu imam takbir. Orang lain pun takbir lah. Kita pun takbir juga. Tapi takbir kita tu tak mengikut imam. Semaya sahab. Jadi tu imam tu baca lah Fatihah. Dia pun baca juga Fatihah. Dalam keadaan dia semaya sore kita kata. Manakala imam baca Fatihah, imam pun bacalah surah sunat. Panjang pula imam Yasin surah. Dianya tak hafal surah Yasin. Sudahlah. Dia baca qul huwallahu ahad 10 kali dia boleh. Bapa? Sebab nanti kan takkan nak rokok dah. Orang panggil apa? Mendahului imam pula. Apa pula orang tengok. Kalau baca ulang 10 kali tu kita kata tak ada masalah lah. Kalau dia tu duduk dia tanpa sebagai baca surah sunat. Nak rokok kan orang kata kau kan dia semaya niat solat. Maka ketika dia menunggu di dalam qiyam tu tanpa sebagai baca surah sunat, hukum dia batal sembahyang. Batal sembahyang duduk saja. Orang lain makmum duduk saja, tak apa sebab mengikut imam. Dia niat solat, duduk saja, tak rokok, batal sembahyang dia. Jadi semua tak kena lah. Jadi dia kena ngapa banyak sikit lah. Maknanya baca surah apa? Surah lebih panjang pada surah Yasin lah. Dah imam baca Yasin dah. Maknanya kalau dia nak niat solat juga duduk dalam keadaan duduk dalam saf, mesti dia baca bacaan qadar. Dia ingatlah. Tak boleh dia hanya menantikan apa tu. Sedangkan dia semaya solat. Baik, kita tengok pada masalah kita. Jadi makmum ni dia tak ingat dia ni makmum. Dia ni mengikut imam. Semasa dalam sujud barulah dia yang ni makmum tadi tu ingat bahawa dia ni mengikut imam. Sebelum dia sempat berdiri qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya telah rokok atau hampir rokok. Ini masalah makmum hak terlupa. Dia tak ingat lah. Dia niat tu memang niat mengikut imam. Tapi duk balik apa semua ni, duk sujud lama dan sebagainya. Maka dia ingat tu imam bangun dah. Ya, aku ni ikut tu imam. Misalnya gitulah. Jadi bila dia bangun, imam tadi tu nak rokok dah lah. Sebab tu dalam sembahyang berjemaah kita hak paling besar sekali kita kata kena ikut perbuatan imam. Jangan berlama-lama dengan bacaan sunat. Contoh setengah orang kadang-kadang contoh dalam sujud rokok dia nak baca lebih daripada 3 kali. Nak baca 5 kali.
Jadi tu imam tu berpindah dah kepada ruku yang lain. Dia tak selesai lagi baca bacaan yang sunat. Ada ruku tu di situ. Nah. Sebab kalau tertinggal dengan imam dengan sengaja, tertinggal ruku dengan imam dengan sengaja, boleh membatalkan sembahyang itu. Nah, tertinggal 3 ruku yang pendek dengan sengaja dia panggil. Bukan sebab tadi. Dengan sengaja ni termasuk dia memanjangkan bacaan yang sunat lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 5 kali. Nah, ataupun 8 kali. Tu imam ni yang tidak dah, tujuh dah. Jadi kita dalam keadaan itu kena ikut imam. Jadi qada sebab kita baca. Kalau sekali je lah pada dah lah. Sebab imam dah berpindah rukuk, maka aulanya hak utamanya kena ikut perbuatan imam, kena ikut pergerakan imam. Gitu. Waktu hal lebih besar lagi. Kerana imam itu dijadikan untuk diikuti. Hatta kalau kita kata imam tertinggal sunat ab'ah, tertinggal baca qunut, tertinggal duduk antara duduk tahiyat awal. Makmum tak sunat duduk tahiyat awal. Makmum kena ikut imam. Itu imam ni wana tak baca qunut. Dia rumah Allahumma hdini fi man hadai. Imam sujudlah. Tinggalkan sujud, tinggalkan baca qunut ikut imam. Soal lepas daripada tahiyat akhir kali imam nak sujud sahwi ataupun tidak sujud sahwi, itu pun tidak menjadi masalah makmum. Ikut kalau imam misalnya kita pun sadarlah. Sebab segala sunat-sunat yang ada dalam sembahyang yang ditinggalkan oleh kita tu semuanya ditanggung oleh imam. Tu kelebihan sembahyang berjamaah. Segala kecacatan, segala kelemahan, segala kedhaifan, hati kita tak khusyuk, hati kita kadang-kadang teringat dalam sembahyang kepada benda-benda di luar sembahyang tu, semua tu dimaafkan. Semua tu dikira orang panggil apa ni? Diangkat oleh Allah Taala, dimaafkan. Sebab apa? Sebab sembahyang berjamaah. Dan kelebihan ini tidak ada pada sembahyang sendirian. Hanya tertentu, hanya khusus bagi orang yang hadir dalam sembahyang berjamaah. Baik. Jadi bila begitu kembali kepada masalah tadi, kata Syekh Ramli, ia makmum yang terlupa terlupa mengikut imam tadi tu seperti hukum orang muafiq, di mana ia makmum wajib membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun, yakni 3 rukun yang panjang daripada imam. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami bahawa masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau makmum itu dapat rokok bersama imam dengan mempunyai tamakninah, maka dia makmum tadi itu mendapat rakaat itu. Jika ia tidak sempat rokok bersama imam, maka ia makmum tadi wajib menambah ke 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Jadi lebih kurang ada berapa tu? 4 masalah lah kita kata yang menjadi perbezaan pandangan khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli bagi makmum yang muafiq. Selesailah habis perbicaraan tentang makmum yang muafiq. Kemudian kita masuk dalam masalah hukum orang yang masbuk. Sebagaimana dalam uraian yang lepas bahawa orang yang masbuk atau makmum masbuk itu, ni takrif dia, makmum masbuk ni apa? Makmum yang tidak sempat berjemaah, ataupun kita kata yang tidak sempat qiyam. Yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam, yang tidak sempat qiyam, yang berdiri bersama imamnya sekadar masa yang membolehkan ia makmum membaca surah Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Jadi ulama kita dia letak dhabitnya gitu. Jadi kita detailkan lagi, kita perincikan lagi, maknanya dia tak sempat qiyam pada masa 35 saat. Kurang daripada 35 saat. 15 saat ya dia berdiri dengan imam. 10 saat ya dia qiyam dengan imam. Maka makmum ni kita panggil makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Umpamanya orang panggil misalnya,
Contohnya misalnya seorang makmum masuk bersembahyang jemaah lewat. Bukan lewat tu lewat. Dalam kitab Jawi dia serupa dia. Serupa dengan zikir. Jangan pergi baca zakar jeng. Zakar roh belakang dia tulis zikir bukan zakar. Baik. Baik. Bukan bumi. Bawah umi kita kahwin dia tulis bawah umi. Orang tak biasa baca lah. Bom celah mana. Baik. Jadi umpamanya makmum yang masuk sembahyang lewat, iaitu ketika imam membaca suratul kafirun hampir tamat. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dia baru sampai, imam dah wala antum 'abidun. Misalnya gitulah. Hampir tamat habis dah surah kafirun tu. Pada rakaat pertama ataupun pada rakaat yang kedua ikutlah. Maka makmum itu dinamakan orang masbuk. Kerana apa dikatakan dia itu orang yang masbuk? Kerana masa qiyam, masa dia berdiri bersama dengan imamnya itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia makmum tadi ni membaca Al-Fatihah hingga selesai. Jadi orang ni dipanggil orang yang masbuk. Tak kira lah di rakaat pertama dia mari lewat, dia sempat qiyam qadar 15 saat, dia ni orang panggil makmumnya masbuk. Ataupun di rakaat kedua dia mari, dia sempat qiyam dengan imam pada masa 15 saat, dia ni pun dipanggil makmumnya masbuk. Ataupun rakaat ketiga dia mari, imam baca sikit, imam baca senyap, imam baca slow, imam dia mungkin ia kena berdua ia nasta'in dah, ataupun imam dia ihdinas siratal mustaqim dah, dia baru nak Allahu akbar. Maka makmum ni juga dipanggil makmumnya masbuk. Sebab apa? Sebab tak perlu masa dia untuk baca Fatihah dengan sempurna hingga selesai. Baik. Tetapi sekiranya seorang makmum masuk berjemaah sembahyang Isya ketika imamnya hendak memulakan bacaan suratul Duha, Isya ke maghrib ke subuh ke mana-mana lah. Imam baru Bismillahirrahmanirrahim wadduha, dia pun takbir Allahu akbar. Jadi makmum itu dinamakan makmum itu makmum yang muwafiq. Kerana apa makmum yang muwafiq orang panggil? Kerana masa berdiri dia dengan imamnya itu sempat ia makmum membaca surah Fatihah mengikut pembacaan uruf orang ramai. Jadi kalau dia mari imam baru nak mula surah Ad-Duha, mana kata qiyam dia dengan imam tu lebih daripada 35 saat ataupun cukup 35 saat. Maka makmum ni dipanggil makmum yang muwafiq. Orang masbuk atau makmum yang masbuk hukumnya, jadi lagu mana hukum bagi orang yang masbuk ni? Dimaafkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Ingat tu. Kalau muwafiq wajib kena sempurnakan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ada pun masbuk ni dimaafkan dia untuk meninggalkan bacaan Fatihah. Tak baca pun tak apa, tak sempurna bacaan habis pun tak apa, dia sayang dah baca. Kerana surah Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagiannya saja oleh makmum itu, semuanya ditanggung oleh imamnya. Jadi Fatihah dia tu siapa yang menanggung? Imam dia tanggung. Tapi ada syarat. Syarat bagi seorang imam yang hendak menanggung Fatihah makmum yang masbuk, dia ada syarat. Syarat-syarat masbuk seperti berikut. Yang pertama, hendaklah imamnya itu suci dari hadas dan najis. Maknanya sembahyang imam itu sah. Wudunya sah, hadas besarnya dia terangkat, hadas kecilnya terangkat. Kemudian pula tidak ada sebagai najis yang ditanggung oleh imam. Maknanya sembahyang itu sah.
Kalau semaya dia tu ada najis, umpamanya maknanya semaya dia tu tidak sah, maka semaya imam yang tidak sah tidak boleh menanggung Fatihah makmum yang masbuk. Itu. Yang kedua, hendaklah rakaat makmum masbuk, hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Apa makna rakaat yang lebih? Umpamanya rakaat yang kelima, imam itu salah dibangun rakaat yang kelima atau rakaat yang keempat. Kalau sembahyang maghrib rakaat yang keempat lah. Sembahyang subuh rakaat yang ketiga, dia salah. Jadi makmum ni mari-mari dia takbir, kan? Takbir dia ingat kau imam tu rakaat yang terakhir rupanya imam tu kira ambo, kan? Lepas daripada sembahyang ke semua tu imam kata ambo tadi sebenarnya waswas 3 ke 4 sembahyang maghrib misalnya, ataupun sembahyang isyak 4 ke 5, jadi ambo pun tambah soal lagi 4 ke 3 tambah soal misalnya. Jadi kalau begitu tak boleh juga. Kemudian yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk tadi itu sempat rokok dan mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok, barulah hasil bagi dia tu rakaat tersebut. Kalau tidak, tak dapat rakaat. Misalnya dia lambat pergi rokok, dia pergi baca Fatihah, dia pergi baca doa iftitah misalnya, dia dah masbuk. Duk main lama gitu. Jadi bila selesai dia baca tu ataupun di tengah-tengah dia baca tu imam dah bangkit daripada rokok, maka ketika tu rakaat bagi dia dikira sebagai lagu, tak dapat rakaat. Jadi dia ikut je lah imam dia rokok, cuma imam dah i'tidal dia baru nak rokok, imam sujud baru dia nak i'tidal, hinggalah dia bersama-sama dengan pergerakan imam pada rakaat yang seterusnya. Jadi dia tidak dikira mendapat rakaat seperti mana yang kita cerita sebelum ni lah. Maka setelah mana imam memberi salam, wajib bagi dia tu kena menambah 1 rakaat lagi. Kalau tidak sah sembahyang dia, tak cukup rakaat, nak sah lagu mana. Kemudian kata pengarang kita contoh dan gambaran masbuk adalah seperti keterangan berikut. Wallahu taala alam wa ilmu. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan tengok pula masalah-masalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan makmum yang masbuk. Wallahu taala alam wa ya. Sila ni. Apa ni macam kita sebenarnya imam tu kita duduk jauh makan tu musakah. Kita kacau dia. Kita makan. Dia imam ni. Kalau dalam masjid dia boleh sejauh 300 maksudnya dalam kawasan masjid. Kalau kita sembahyang belakang tu sah, hukum dia sah, tapi pahala dia tak dapat. Pahala penyembah tu tak dapat. Hukum sah. Dia ada beza antara hukum sah mengikut imam untuk berjemaah dengan hasil pahala berjemaah. Kita semaya tepi tebing dalam sejarah. Imam dari sini, dia syarat dia tidak boleh tidak boleh satu saf. Tak silap ambilnya satu saf. Maknanya 3 hasta antara makmum dengan imam tu. Barulah hasil pahala dia. Contohnya kalau setengah-setengah masjid yang besar, imam jauh. Saf yang pertama ni belakang lebih daripada 3 hasta, maka tak boleh pahala jemaah belakang. 27 pahala tu. Hukum mengikut imam tu sah jemaah, tapi tak apa hasil pahala jemaah. Sebab tu ada satu video al-alim Allamah Al-Habib Omar di Semaya di Indonesia. Jadi masjid Istiqlal, masjid di Jakarta tu masjid yang besar, kan? Jadi kedudukan imam tu memang jauh dengan makmum, lebih daripada 3 hasta. Jadi ambil sejadah tu waktu rumput. Jadi gitulah. Jadi kita pun dalam beramal ni pun mesti kena ada ilmu. Maknanya kalau kita semaya lebih daripada 3 hasta antara makmum dengan imam tanpa sebagai musyaqqah, maka tidak hasil pahalanya. Kalau dalam masjid pula
kita boleh syarat sah mengikut imam ni sebanyak 300 hasta. 300 hasta tu boleh untuk belakang dan sebagainya. Sah mengikut imam tapi tidak hasil pahala jemaah. Nak hasil pahala jemaah mesti kena duduk dalam saf dan saf yang tidak terputus. Sebab tu apa hadis Nabi kata istawuf, luruskanlah saf, penuhkanlah saf. Kerana saf yang lurus itu syarat bagi kesempurnaan sembahyang. Apa makna syarat bagi kesempurnaan sembahyang? Syarat untuk mendapat pahala jemaah. Mana kalau saf yang bengkok, saf sembahyang, tapi mungkin pahala dia tu sedikit berkurang. Gitulah. Wallahu a'lam. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.